Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam anak baik lagi cerdik 2.0. Alhamdulillah, hari ini saya diberi peluang untuk menceritakan sebuah buku yang bertajuk Ayah, Cerita Jujur tentang Hamka dari Perspektif dan Pengalaman Seorang Anak, ditulis sendiri oleh anak beliau, Profesor Irfan Hamka, pada tahun 2015, dan buku ini diterbitkan oleh Aras Mega Malaysia Sdn Bhd. Buku ini mengandungi 233 muka surat. Ceritanya mengenai seorang ayah yang bernama Hamka, mengikut pandangan dan perspektif seorang anak yang bernama Irfan. Ia merupakan catatan pengalaman hidup bersama ayahnya Hamka. Jadi pelbagai kisah suka duka bersama ayahnya sejak daripada kecil, remaja, dewasa, berkeluarga, sehinggalah saat ayahnya meninggal dunia pada tahun 1981. Sebagai pendakwah, Buya Hamka ni juga merupakan seorang ahli politik, sastrawan dan ilmuwan. Kehidupan Hamka sebenarnya penuh dengan berliku dan cabaran. Beliau pernah difitnah, dibenci dan dipenjarakan. Namun jiwa penyayangnya tetap memaafkan. Inilah kehebatannya Buya Hamka ni. Sajian penulis akan kisah-kisah ini begitu santai untuk memudahkan kita sebagai pembaca menghayati kehidupan insan hebat bernama Buya Hamka. Penceritaannya adalah dari pandangan seorang anak, kerana ayahnya bukan sekadar seorang ayah, tetapi seorang ayah yang hebat. Ayah bagaikan seorang sufi menurut kata Irfan, dan di antara kisah-kisah yang terkandung di dalam buku ini yang perlu kita ketahui sebagai pembaca buku ini ialah, yang pertama sekali, kehidupan Irfan Hamka dan juga keluarganya tanpa ayah di sisi beliau. Maknanya ada satu kisah di mana anak-anak Buya Hamka tidak bersama dengan Hamka kerana tadilah kerana dipenjara dan sebagainya. Kemudian yang kedua ialah kisah Buya Hamka berdamai dengan jin. Jadi Buya Hamka ni satu lagi dia punya kebolehan dia ialah dia boleh berkomunikasi dengan jin, dan bagaimana dia berdamai dengan jin sewaktu dia berada di rumah barunya. Kemudian rasa kasih sayang antara ayah dan si kuning, yakni kucing kesayangannya. Jadi di samping keluarga beliau ni, mereka mempunyai seekor kucing yang sangat disenangi dan juga disayangi oleh Buya Hamka, yang diberi nama Kuning. Kemudian yang keempat ialah perjalanan maut Irfan Hamka bersama ayah dan uminya ketika mereka berjalan ataupun mengembara di tanah Arab, dan lebih tepat lagi pada waktu itu ialah beliau pergi ke Iraq, daripada Arab Saudi, daripada Kuwait. Kemudian menceritakan juga saat-saat pilu sebelum ayah ataupun Buya Hamka mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dan yang keenam juga penting untuk kita ketahui bersama ialah bagaimana kisah Umi yang tetap menjaga maruah keluarga dan suaminya ketika suaminya tidak ada di sisi, tidak ada bersama dengan keluarga. Bagaimana seorang ibu yang menjaga anak-anaknya, pada masa yang sama dia menjaga maruahnya sebagai seorang isteri solehah, muslimah, pada ketika itu. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, buku ini kita patut baca sebagai seorang ayah, juga penting sebagai seorang anak sebenarnya. Jadi kalau ayah tu, anak kalau dah dewasa macam saya ni mungkin dah terlambat untuk menokohi beliau. Tetapi untuk generasi baru, saya fikir elok buku ini dibaca, bagaimana kita memberi contoh dan teladan kepada anak kita, supaya anak kita menjadi orang yang hebat. Jadi di antara teladan yang kita dapat daripada buku yang boleh kita baca ini ialah menghargai jasa besar seorang tokoh ulama Nusantara yang sangat terkenal, iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Syekh Dr. Abdul Karim Amrullah Hamka, yang juga dikenal dengan gelaran masyhurnya Buya Hamka.
Kemudian yang kedua, mengenali susur galur kehidupan dan perjuangan Buya Hamka dalam bidang ilmu agama, penulisan dan pejuang rakyat. Ya, dia bukan saja dalam ilmu, dalam penulisan, tapi dia adalah juga orang yang berjuang untuk rakyat dan negara, serta mencontohi semangat patriotisme beliau. Yang ketiga, cuba meneladani semangat istiqamah, jati diri, ahli sufi, kesederhanaan dan kemampuan berhujah yang dimiliki oleh Buya Hamka. Buya Hamka ni bukan saja orang yang begitu ya, tapi dia dalam ilmu persilatan dia juga hebat. Ya, Buya Hamka ni. Jadi bagaimana satu ketika dia berjaya mengalahkan penjahat ya, waktu menunggu bas, ketika ditinggalkan bas kerana bersembayang bersama Irfan waktu perjalanan ya, untuk balik semula ke Bukit Tinggi ya. Jadi itu maknanya lengkaplah ilmunya tu, bukan setakat ilmu buku dan kitab saja, tetapi juga ilmu fizikal ya, kekuatan seni mempertahankan diri. Yang keempat, menghargai dan mencontohi usaha besar Dr. Irfan Hamka yang menceritakan perjalanan kehidupan seorang sang ayah yang berjasa besar dalam dunia umat Melayu dan dunia Islam Nusantara ya. Kalau Dr. Irfan, kita boleh saja membaca riwayat hidup Buya Hamka ni daripada kacamata rakan-rakan dia ataupun penyelidik-penyelidik, tetapi kita tak akan dapat satu kupasan yang sangat dekat, sangat hampir dan juga sangat jujur daripada seorang anak tentang ayahnya. Jadi buku ni unik ya, dia dituliskan oleh seorang anak kepada ayah. Jadi elok dibaca ya. Kemudian yang kelima, menerbitkan dan merangsang rasa ingin mendalami ilmu-ilmu yang dipelopori oleh Buya Hamka melalui tulisan-tulisan almarhum, sama ada di dalam bentuk akhbar tabloid, akhbar majalah, kitab-kitab dan novel-novel ya. Jadi pelbagai dia punya bentuk nukilan beliau ni ya. Jadi begitulah hebatnya Buya Hamka, sehebat apa yang dilihat oleh anaknya, tetapi kita ni orang yang tak pernah melihat. Buya Hamka ni meninggal pada tahun 1981 ya. Waktu itu saya baru saja masuk universiti. Tapi nama beliau saya tahu Hamka lah. Saya tahu namanya begitu, tetapi tidak sangat mengenali beliau pada waktu itu. Kita tahu beliau, kita faham beliau seorang ulama besar daripada Indonesia, tetapi masih belum dapat mendalaminya. Tetapi rupa-rupanya beliau punya banyak sumbangan kepada dunia Melayu, dunia Islam di Nusantara ini. Jadi eloklah kita sama-sama dapat membaca buku beliau, nukilan beliau ya, untuk menjadi bekalan dan juga panduan kepada kita lah bagaimana untuk hidup beragama ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.